Hari ini kita dapat tahu bahawa berlakulah satu lagi krisis dalam negara ini, yang mana krisis sebenarnya undi percaya undi percaya telah menjadi undi tidak percaya kepada Faizal Azumu ataupun dikenali dengan namanya Peja, Menteri Besar Perak, oleh 48 adun dalam negeri Perak, yang mana terdiri daripada UMNO, terdiri daripada DAP, terdiri daripada PKR dan terdiri daripada Amanah. Jadi ada 10 yang menyokong Peja, namun itulah 48 dengan 10 tak berjaya lah. Namun hari ini ramai yang mengeluarkan bermacam-macam kenyataan. Jadi bersimpang siur lah kenyataan yang keluar ni. Namun saya nak ingatkan kepada semua, ini seperti mana yang Datuk Mak Mazlan cakap, ini bukanlah percubaan orang cakap jahat ataupun terlaknat ataupun rampasan kuasa ataupun apa saja, ataupun pengkhianatan yang dibuat oleh 48 adun ni, terutamanya adun-adun UMNO. Okay. Untuk makluman semua, angin tak ada, ribut pun tak ada. Tiba-tiba hari ni Peja hilang sokongan majoriti adun dalam negeri Perak. Kenapa? Perkara ni telah ditulis oleh Datuk Seri Najib tadi. Kepada mereka yang belum tengok, boleh tengok Facebook Datuk Seri Najib. Tengoklah kenyataan yang Datuk Najib keluarkan berkenaan dengan penjualan tanah yang beribu hektar oleh Peja kepada sebuah syarikat daripada Singapura. Jadi isu ni isu yang serius, dan sudah pastilah ada pihak yang murka, kepada Peja kerana tindakan yang dibuat, dan mungkin atas sebab itu Peja telah hilang sokongan majoriti adun. Dan ini perkara yang serius guys, bukan suka-suka nak tukar, tak ada. Namun Kerajaan Perikatan Nasional ni masih kekal. Bukannya UMNO ni menentang Kerajaan Perikatan Nasional, tak ada. UMNO tidak menentang kerajaan hari ni. UMNO menyokong kerajaan hari ni ikut titah Yang di-Pertuan Agong. UMNO sokong. Malah belanjawan tempoh hari, walaupun orang cakap UMNO tak sokong, pun UMNO sokong belanjawan. Wak Iman Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana kita tak tahu berapa sokongan majoriti ahli parlimen yang dia ada pun, UMNO tetap sokong. Jadi ini adalah isu dalaman dalam negeri Perak, yang mana Peja sendiri tahu apa yang sebenarnya berlaku, hingga menyebabkan adun-adun ini membuat keputusan tidak lagi percaya kepada Peja. Itu Jadi saya dekat sini, saya selaku Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, saya berpendapat secara peribadi saya, Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu mengangkat Peja sebagai Menteri Kanan ke Kerajaan Persekutuan. Oleh kerana Peja telah hilang sokongan majoriti adun dalam negeri Perak, sudah pastilah Peja bukan lagi Menteri Besar selepas ini. Dan adalah tidak molek jika bila Peja bukan sebagai Menteri Besar dan Peja dilantik pula sebagai Esko Kerajaan Negeri. Jadi tak kena. Jadi Peja ni juga merupakan ahli parlimen. Jadi sudah pastilah Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu mengangkat Peja, maknanya menarik Peja yang telah hilang sokongan di negeri ini ke Kerajaan Persekutuan. Tarik Peja ke Kerajaan Persekutuan. Dan dengan kedudukan Peja selaku Timbalan Presiden Bersatu, Timbalan Presiden Bersatu nombor 2 selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin, sudah pastilah Peja perlu diletakkan sebagai Menteri Kanan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan saya yakin ini perlu dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, perlu dibuat oleh kepimpinan bersatu. Kerana suka ataupun tak suka, hierarki kepimpinan telah menjadi asas dalam pentadbiran dalam negara hari ini. Dan Peja adalah Timbalan Presiden Bersatu, dan Peja perlu diletakkan sebagai Menteri Kanan. Dan untuk mewujudkan Menteri Kanan ni, pada saya tidak ada masalah, kerana selama ini pun Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mewujudkan beberapa orang Menteri Kanan. Dan kalau nak cakap pasal kementerian mana pula Peja nak kena masuk, tidak ada masalah juga pada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh mewujudkan kementerian baru untuk Peja. Dan seperti mana yang kita tahu pun, hari ini pun banyak kementerian yang wujud, banyak menteri, termasuklah banyak timbalan menteri, sampai double timbalan menteri. Dan tidak ada yang mustahil pada hari ini untuk meletakkan Peja ini sebagai Menteri Kanan dalam pentadbiran kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan
Saya berharapkan bahawa isu politik di Perak ini dapat diselesaikan dengan baik, dan mana hari ini pun besok dipahamkan Tuanku Sultan Perak akan menghadap beberapa orang akan menghadap, pimpinan parti akan menghadap dengan Sultan Perak mungkin untuk mencalonkan nama Menteri Besar Perak. Dan sekali lagi saya nak ingatkan, UMNO tak pernah khianat siapa-siapa, UMNO tak pernah sabotase siapa-siapa. Malah kalau ada yang kata macam hari ni PAS, saya suka PAS, saya sayang PAS. Cuma bila kenyataan PAS hari ni yang keluar dengan mengatakan bahawa tidak menyokong kerajaan hari ni, saya agak terasa hati. Sebab pada saya tidak sepatutnya lah kepimpinan PAS mengeluarkan kenyataan sedemikian. Kerana yang ditolak hari ini adalah menteri besar saja. Bukannya menolak Kerajaan Perikatan Nasional ataupun meruntuhkan Kerajaan Perikatan Nasional. Tidak. Tidak ada istilah meruntuhkan Kerajaan Perikatan Nasional. Tidak ada istilah untuk mengkhianati Kerajaan Perikatan Nasional. Yang ada hari ini adalah ketidakpercayaan adun di dalam negeri Perak kepada Peja saja. Itu saja. Namun bila PAS mengeluarkan kenyataan tidak akan menyokong apa-apa yang dibuat selepas ini, termasuklah pelantikan Menteri Besar baru, saya agak terkilan. Sebab yang dipecat hari ini, yang mendapat cakap tentangan daripada adun Perak ni adalah Menteri daripada Bersatu, bukan Menteri Besar daripada PAS. Menteri Besar daripada Bersatu, bukan daripada PAS. Kalaulah kata PAS sebahagian daripada Bersatu, sebahagian dalam komponen Perikatan Nasional, begitulah juga dengan UMNO hari ni yang turut bersama dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi kenyataan PAS saya agak pedih lah, pada saya pedih. Dan adalah yang komen kata ini pengkhianatan, UMNO buat bersekongkol dengan DAP. Saya nak bagi tahu dengan semua, UMNO satu-satunya parti yang konsisten, tidak pernah bekerjasama dengan DAP. PAS pernah bekerjasama dengan DAP, bersatu, kahwin dengan DAP, tipu rakyat sampai menang pilihan raya. UMNO tak pernah. Dan UMNO tidak akan pernah bekerjasama dengan DAP. Ini fakta dia. Tidak ada. Malah kalau saya ingat balik ataupun boleh recall balik mana yang ada ingat ni, suatu 2018 lepas Pakatan Harapan menang Kerajaan Persekutuan, di Perak ini UMNO memperolehi 27 kerusi DUN. PAS memperolehi 3 kerusi DUN. Dan kalau UMNO dengan PAS bergabung, boleh membentuk Kerajaan Negeri Perak pada waktu itu. Namun pada waktu itu PAS tak menerima, PAS menolak. Dan akhirnya 2 orang daripada adun UMNO telah lompat pergi kepada Bersatu, hingga itulah tertubuhnya Kerajaan Pakatan Harapan yang mana didominasi oleh parti DAP. DAP yang menguasai Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Perak tempoh hari. Begitulah juga dengan Kerajaan Persekutuan. Jadi saya nak ingatkan kepada semua, saya minta maaf kalau rasa macam UMNO ni rasa belagak. Tak, UMNO tak pernah belagak. Tapi apa yang UMNO buat hari ni ada atas sebab-sebab tertentu, yang mana hal di Negeri Perak ini masing-masing boleh tanya dengan Peja sendiri apa yang dia telah dilakukan. Dan kalau nak cakap UMNO bersekongkol dengan DAP, tak. UMNO tak pernah bersekongkol dengan DAP. UMNO tak pernah bertunang. UMNO tak pernah berkahwin. UMNO tak pernah tidur pun sebantal dengan DAP. Tidak pernah sama sekali. Yang ini korang boleh cek sendiri benda ni. Dan kesetiaan UMNO ni kepada orang Melayu, kepada agama Islam cukup tinggi. Dia tidak akan sama-sama sekali berkompromi dengan DAP. Apatah lagi nak menjalinkan kerjasama ataupun membentuk kerajaan. Tak ada. Tak pernah berlaku.